Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan ajar tajuk besar dia adalah trigonometri dan subtopik dia adalah identiti asas. Tajuk ini adalah tajuk yang memerlukan kita berfikir secara kritis, kita berfikir mengait ada perkaitan beberapa formula yang perlu kita gunakan untuk menyelesaikan soalan-soalan yang timbul. Dia agak menarik sebenarnya tajuk ini kerana dia memberikan kita kemahiran berfikir aras tinggi. Anak sekalian. Okey. Pertama, kita menggunakan ilmu yang kita dah ada sebelum ni. Sebelum ni anak-anak pelajar sudah biasa menggunakan Pythagoras theorem, ya, bagaimana nak dapatkan formula tersebut. Okay, gunakan Pythagoras theorem. Dia kata kalau kita nak cari panjang yang paling besar hypotenuse, OP kuasa 2, cari sama juga dengan adjacent kuasa 2 dan opposite kuasa 2. Itu dari situ kita dapatkan formulanya. Okay, ini gunakan bagaimana kita nak dapatkan wujudkan formula 1 sama dengan sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2. Ya. Inilah menggunakan Pythagoras theorem. Okey. Saya tunjukkan bagaimana. Okey, katalah segitiga dia bentuk bulatan begini. Dalam segitiga kita dalam satu bulatan, kita buat segitiga, kita andaikan dia di sini. Ini. Okey. Katalah koordinat titik P ni cos dengan sin, cos sin, so sini sin, sini cos. Sebenarnya bagaimana nak jadikan dia sini sin? Okey, kita ingat balik formula. Sin theta sama juga dengan apa? Opposite by hypotenuse. Opposite by hypotenuse. Opposite ni kawasan ni lah, ni opposite ni. Okey. Macam ni kita dapat jadikan dia sin. So opposite dia katalah O, okey, opposite. So O sama juga dengan sin theta darab dengan hypotenuse. Hypotenuse ni 1. So dapat sin theta. Itu sebabnya so opposite tu dapat sama dengan sin theta. Okey, kemudian bagaimana yang ni cos theta? Okey. Kita tahu cos theta sama juga dengan adjacent by hypotenuse, ya. Adjacent by hypotenuse. Adjacent yang ini. Ini kawasan ni adjacent. So, kenapa dapat cos? Okey, sebab hypotenuse kita 1. So, adjacent sama juga dengan cos theta. So, kita tulislah ni cos theta di sini kawasan adjacent. Dan ini adalah kawasan hypotenuse sin theta. Okey, kemudian kita gunakan Pythagoras theorem. Pythagoras theorem mengatakan formula asas dia adalah x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2 je ni, ya. X kuasa 2 ataupun 1 kuasa 2 sama dengan x kuasa 2 tambah y kuasa 2, sama juga konsep dia. Hypotenuse sama juga dengan adjacent kuasa 2 by opposite kuasa 2, ya. Tambah. So di situ kita dapat, So x kita tahulah x dia adalah cos. So letak cos di sini. Kemudian yang ni sin dia, kita letaklah y dia sin. So letak sin di sini. So kita dapat formula ini. Ini membuktikan bahawa cos kuasa 2 theta tambah dengan sin kuasa 2 theta sama dengan 1, ya. Ini kamu kena ingat bagaimana ia berlaku. Okey. Bagaimana ia wujud cos kuasa 2 theta tambah sin 2 theta daripada segitiga tersebut. Segitiga dalam satu bulatan. Ada soalan akan bertanya bagaimana dapatkan formula ini, buktikan formula ini wujud. You kena buktikan. Bukan kaedahnya beginilah. Tunjukkan sahaja. Okey. Katalah ini 1, ni letak ni adjacent, kamu letak x ke, kamu letak y ke, tak kisah. Kemudian kita tahu, kita gunakan balik formula sin. Sin apa per apa. Si cos apa per apa. Dari situ kita akan dapat rumus ni. Okey. Kemudian kita ajak wujud rumus. Apabila wujud rumus ni, kalau kita bagi dengan cos kuasa 2 theta. Katalah persamaan ni kita bagi dengan cos kuasa 2 theta. Semua. Okey. Cos kuasa 2 theta. Cos kuasa 2 theta bagi dengan cos kuasa 2 theta. Okey. Tambah sin kuasa 2 theta bagi dengan cos kuasa 2 theta. Sama dengan 1 per cos kuasa 2 theta. Okey. Cos kuasa 2 theta bagi dengan cos kuasa 2 theta benda yang sama dengan 1. Sin bagi dengan cos kita akan dapat tan kuasa 2 theta. 1 per cos sama dengan secant. Secant.
Secant kuasa 2 theta. Itu bagaimana wujudnya formula 1 tambah dengan 1 tambah tan kuasa 2 theta, tan kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta. Okey. Apabila kita formula itu kita tambah. Ingat anak-anak, ingat formula asal dia adalah yang ini, segitiga ini. Lepas tu kita boleh kaitkan formula ini. Formula ini pun anda kena pelajari, kena tahu. Okey, kemudian kalau cos ini kita bagi pula dengan sin. Okey, kita bagi step 1 tu dengan sin macam tadi. Kita akan dapat cos bagi dengan sin kita akan dapat cot, ya. Cos bagi sin dapat cot. Sin bagi sin habis 1 per cos kita bagi 4 cosecant. Samalah. Okey, ini adalah asas untuk kita terangkan identiti asas. Banyak lagi formula-formula tu. Tapi jangan takut dengan formula-formula ni, cuma anda kena ingat dan fahami. Dan banyak formula-formula ini diberi dalam peperiksaan, tak ada masalah lah. Cuma kita kena belajar bagaimana menggunakan formula-formula tersebut untuk menyelesaikan sebarang masalah. Okey, contohlah. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. PQR. Tulis ungkapan yang berikut dalam sebutan M dan N. Okey, dalam sebutan M atau N. 1 tolak dengan sin kuasa 2P. Okey. P sudut P lah di sini. Okey, sin apa per apa? Sin adalah kawasan ini per ini. Dia tuliskan ungkapan yang berikut. Okey, tak apa. Okey. 1 tolak sin kuasa 2P. Ini OR per P. Okey. So, kita akan dapat diberi OR. OR panjang ni adalah kita M, kita gunakan Pythagoras theorem, kita akan dapat yang ini, panjang side ini kita cari dulu. Sama dengan M kuasa 2 tolak N kuasa 2. Hypotenuse tolak adjacent kuasa 2. So, kita dapat panjang ini. So, ini 1 tolak sin. So, kita kaedah dia 1 tolak sin kuasa 2. Sin tetapi ini per ini. Ya. Ini per ini. Okay. So, kita akan dapat sin. Sebab dia sin adalah punca kuasa 2 M kuasa 2 tolak N kuasa 2 per M kuasa 2. Sebab sin. Sebab sin. Ini sin. Sin opposite by hypotenuse. So, kita selesaikan. Kita dapat 1 tolak kurungan. Ini punca kuasa 2 darab kuasa 2 habis. So, M kuasa 2 tolak N kuasa 2. Ini bawah tu kita kuasa 2 kan dia. Dapat M kuasa 2. Okey, kemudian kita selesaikan. M kuasa 2 pindah sebelah sana. M kasih pembawah dan atas sama. Tolak dengan M kuasa 2 tambah dengan N kuasa 2 bagi dengan M kuasa 2. Kita dapat selesaikan M tolak M habis. So, tinggal lagi N kuasa 2 per M kuasa 2. Seperti contoh di bawah tersebut. Okey. Dan contoh-contoh soalan lain lebih kurang sama saja. Secant kuasa 2. Secant ingat, secant adalah 1 per cos. Ya, ataupun kita dah ingat dulu secant ada, kita dah belajar sebelum, secant sama dengan 1 tolak tan. Boleh juga. Secant tolak P sama dengan tan kuasa 2. Okey. Ya, secant. Kita dah tadi dah aja. Secant kuasa 2 suatu benda, suatu nilai sama dengan tolak 1 sama dengan tan kuasa 2 theta. Okey, cosecant P tolak 1 sama juga dengan cosecant sama dengan cot, ya. Cot kuasa 2 dan seterusnya. Saya ini tunjuk bukti bagaimana penyelesaian tajuk yang atas, ya. Yang lain tu lebih kurang sama proses dia. Dia berkait dengan yang kita pelajari. Kalau anda kena biasakan rujuk formula-formula yang ada. Bila anda dah rujuk, dia lama-lama anda akan ingat rujuk dan buat tulis, kena tulis. Gambar kena tulis. Okey, contoh. Dalam belajar ni kadang banyak dia buat pembuktian untuk membuktikan sebelah kiri atau sebelah kanan sama. Sebelah kiri daripada sebelah kiri kita kembangkan, kita akan dapatkan hasil sebelah kanan. Atau kita kembangkan sebelah kanan, kita dapatkan hasil sebelah kiri. Begitulah pembuktian. Dia katakan buktikan ini dengan ini. So, di sini kita dari kiri, kita selesaikan sebelah kiri yang ni. Kita selesaikan sebelah kiri.
Ingat cos 1 tolak sin. Lepas tu kita ganda. Kita adakan benda yang tak ada. Boleh. Tak ada masalah. Sebab ini bagi ini dapat 1. Dia tiada tapi 1. Jadi tak masalah. MAT tu dia ada. Itu dia MAT tu mengajar kamu berfikir secara kritis. Ya. Fikir secara kritis untuk selesaikannya. Okey. Sama dengan cos X 1 tolak. Kita selesaikan ni. Cos X ni dapat. Ini dapat kita akan dapat ini cos 1 tolak cos 2. Ini 1 tolak sin cos 2X sama dengan cos X. Cos X tambah dengan sin X kita potong. Cos X ni kita potong. Kita akan dapat cos 2 dengan 1 potong. Kita dapat 1 tambah sin. So, proof. Sudah membuktikan sebelah kiri dan kanan adalah sama. Okay. Dia suruh buktikan saja. Sama juga dengan ini. Yang nombor 4, soalan nombor 4 ni. Soalan nombor 4. Dia suruh buktikan ini sama dengan ini. Kamu boleh selesaikan. Kalau kamu selesaikan, kamu tukarkan sin ni akan jadi cos. Ingat, apa kaitan sin dengan cos? Cuba tukar. Atau kamu tukar ini, jadikan dia sin. Matlamat itu jadi sin sama dengan ini. Okey, dia tengok sebelah kiri. Dia tukar cos ni kepada sin. Cos 2X sama dengan 1 tolak sin cos 2X. Okey, kita masukkan nilai-nilai, kita kembangkan, kita akan dapat jawapan ini. Ingat, kalau dia suruh pembuktian, buktikan mana you kena ambil sebelah mana. Sebelah kiri, boleh selesaikan sebelah kiri, dapatkan sebelah kanan. Atau selesaikan sebelah kanan, dapatkan sebelah kiri. Itu kaedah pembuktian. Okey. Ini contoh lagi. Buktikan. Ini buktikan. Cos 4X okey, sama dengan ini. Macam mana nak buat? Okey. Kalau nak buktikan ini, nak kembangkan ni agak payah ni. Cos apa kaitan ni? Kita nak agak susah. So, lebih baik yang kita besar, kita kecilkan dia. Kita selesaikan sebelah kiri. Cos 4X tolak sin cos 4. Okey. Kita anggap dia, ini 2. Kita jadikan dia cos 2. Ni potong ni. 2 cos 2. Dia sama je sebenarnya. So, kita dapat, macam ingat balik. A cos 2 tolak B cos 2. Apa hasil dia? A tolak B. A tambah B. Samalah ni. Sama saja. A tambah B. A tolak B. Boleh. Sama saja. Tujuan dia adalah tujuan kita nak selesaikan dia. Okey. Kemudian kita dah tahu tadi. Cos 2X tambah sin cos 2X adalah 1. Ni apa wujudnya 1. Mak ini berkaitan dengan rumus tadi. Rumus tadi, kita nak cari tadi. Cos 2X tambah sin cos 2X sama dengan 1. Ini kita dah belajar tadi. So, kembangkan dia dapat. Kemudian kecilkan. Yang ini kita boleh pecahkan dia lagi. Cos 2X tolak sin cos 2X. Kita boleh gunakan formula yang ni tadi. Yang ni. A cos 2 tolak B cos 2 sama dengan A tolak B. A tambah B. Kita boleh gunakan formula ni balik, kembangkan dia, kita selesaikan dan kemudian kita permudahkan ini, kita eliminate dia, permudahkan dia. Kita potong dia, so kita dapat ini. So, sudah membuktikan bahawa sebelah ini sama dengan sebelah ini. Itulah kaedah identiti asal pembuktian, kita buktikan. Biasa kita kembangkan yang besar, kita cari yang kecil. Jangan cari kecil, kita kembangkan besar, agak sukar. Okay, kita pergi. Ini adalah formula-formula yang anda juga perlu tahu lah. Formula sin A tambah B sama dengan sin A. Tapi jangan takutlah, ini diberi dalam peperiksaan. Ada kertas. Dan kertas anda diberi ini semua ni. Anda tak perlu nak apalah. Tapi apabila anda buat berurang-urang kali, anda akan dapat mengingat ni. Okay. Ini satu lagi tambahan lagi formula yang perlu kamu ingat. Iaitu sin 2A sama dengan 2 sin A tolak 2 sin A darab dengan cos A. Sin 2A. Lepas tu cos 2A, cos 2A tolak sin cos 2A. Ini pun diberi. Tapi cos 2A dia ada 3. Kamu gunakan dia bergantung pada soalan nanti. Cikgu akan terangkanlah untuk tuan jumpa soalan. Tapi sin kita hanya satu saja. Cos hanya ada 3. 3 yang berbeza. Tan pun ada 1. 2 tan. Ini formula-formula yang perlu kamu ingat. Dan kita akan gunakan formula-formula tersebut. Dua formula ini dengan ini. Kita akan gunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan timbul dalam trigonometri. Ini juga maklumat-maklumat asas yang perlu kamu ingatlah. Tan sama dengan apa? Tan sama dengan sin tan. Ini tiada, kamu kena ingat ni. Ini tiada dalam kertas peperiksaan. Dia tidak beri formula ni. Jadi kamu kena ingat. Tan sama dengan sin per cos, secant 1 per cos, cos 1 per tan, ataupun cos per sin. Cosecant sama dengan 1 per sin. Ini perkara-perkara ini kamu kena ingat. Formula-formula ini kamu kena ingat lah. Okey, saya ingat cukup untuk hari ini. Kita akan sambung tajuk ini selepas ini, insyaAllah. Terima kasih.